Assalamualaikum, Kapsul APM edisi 20 Oktober 2021 bersama saya Kapten Hilmaya Muhammad Tahir dan rakan penyampai yang baru. Saya Letnan Muda Al-Majid Nurdain. Teruskan bersama kami untuk rangkuman berita dan informasi APM. Tanpa diduga, seorang anggota APM daerah Tampin telah dipatut ular semasa menjalankan tugas pada 14 Oktober yang lepas. Muhammad Alif yang dipatuk seekor ular hitam dikejarkan ke Hospital Tampin dan dimasukkan ke zon merah selepas mengalami sesak nafas. Kejadian tersebut mendapat liputan akhbar tempatan yang turut mendapat pelbagai reaksi warga media sosial selepas dimuat naik di laman sosial rasmi APM. Beliau dilaporkan dalam keadaan stabil dan telah pun kembali bertugas seperti biasa. Dengan tema Jasamu Dikenang, bahagian pengurusan bencana dan operasi Ibu Pejabat Pertahanan Awam menganjurkan kejohanan badminton edisi khas Ketua Pesuruhjaya Angkatan Pertahanan Awam pada 16 Oktober yang lepas. Diadakan di Dewan Tun Perak Ibu Pejabat Pertahanan Awam, kejohanan ini turut disertai Datuk Roslan bin Wahab, Ketua Pesuruhjaya APM, selain pengarah bahagian pengurusan bencana dan operasi Ibu Pejabat, pengarah-pengarah APM Negeri dan Komandan Institusi Latihan APM. Kejohanan ini selain mengisi program kecergasan APM sempena Hari Sukan Negara, ianya turut menjadi wadah mengeratkan ukhuwah bersama pegawai dan pengurusan tertinggi APM. Bertempat di lobi Menara Usahawan Putrajaya, Pejabat Menteri di Jabatan Perdana Menteri tugas-tugas khas mengadakan Hari Bertemu Pelanggan pada 11 Oktober yang lepas. Yang berhormat Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri tugas-tugas khas, mengatakan Hari Bertemu Pelanggan di bawah kementerian beliau yang diadakan pada setiap hari Selasa setiap minggu bermula 11 Oktober 2021. Program ini sebagai platform bagi agensi di bawah portfolio beliau untuk memberikan info berkaitan agensi masing-masing. Selain APM, agensi lain yang turut terlibat adalah NAKMA, Sepadu, Teraju dan Yayasan Peneraju. Hujan lebat berterusan hampir 9 jam mengakibatkan banjir kilat di daerah Penampang, Sabah. Dalam kejadian 12 Oktober yang lepas, hujan lebat berterusan selama hampir 9 jam itu telah menjejaskan sistem perparitan di kawasan Pekan Donggongon. Seterusnya menjadi punca beberapa kampung berhampiran di sekitar daerah Penampang, Sabah dinaiki air. Bertindak sebagai Sekretariat Pengurusan Bencana Daerah Penampang, pegawai APM menasihatkan penduduk di kawasan terbabit untuk peka dengan keadaan cuaca atau sebarang kemungkinan bencana yang berlaku di kawasan mereka selain segera melaporkan kejadian bencana yang berlaku kepada agensi yang berkenaan. Kejadian banjir kilat itu turut mendapat liputan beberapa akhbar tempatan, walau bagaimanapun tidak ada pusat pemindahan sementara yang dibuka dalam kejadian itu. Lembaga Zakat Negeri Kedah menjadi lembaga zakat pertama yang menubuhkan pasukan tindakan kecemasan pertahanan awam SIDAT. Dalam majlis ringkas bertempat di Wisma Zakat Negeri Kedah, Ketua Pegawai Eksekutifnya Zakaria Uthman berkata, pasukan yang dikenali sebagai pasukan SIDAT Zakat Kedah itu ditubuhkan bagi mewujudkan pasukan sukarelawan dalam kalangan kaki tangan Lembaga Zakat Kedah yang dapat mengagihkan bantuan zakat di kawasan zon merah ketika bencana selain membolehkan mereka terlibat secara langsung dalam sebarang misi bantuan bencana atau program bersama Angkatan Pertahanan Awam. Terdahulu, seramai 28 orang pegawai dari Lembaga Zakat Negeri Kedah, pengurusan Sekolah Zakat Kedah dan pengarah hospital telah menerima watikah pelantikan pegawai bersekutu pertahanan awam yang dirasmikan oleh Datuk Roslan bin Wahab, Ketua Pesuruhjaya Angkatan Pertahanan Awam. Segmen infografik kita bersama Letnan Siti Ramizah binti Muhammad Khalid. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terus kepada laporan infografik penugasan APM COVID-19. Meskipun kebaikan negeri telah beralih ke fasa 3 dan 4 Pelan Pemulihan Negara PPN, namun usaha mengekang penularan COVID-19 terus dilaksanakan oleh APM dengan menempatkan 5,807 orang petugas bagi 8 kategori penugasan di mana 130 orang menjalankan tugas di pintu masuk antarabangsa KLIA. Manakala bagi penugasan di kawasan perintah kawalan diperketatkan PKPD, seramai 455 orang bertugas di 23 lokasi sekitar negeri Pahang dan Kelantan.
678 orang pula bertugas di 195 stesen kuarantin seluruh negara dengan melibatkan 14,392 individu. 3,300 orang petugas pula melaksanakan penugasan di Pusat Kawalan Operasi Bencana Pusat Negeri dan Daerah. Sementara itu, 4 lagi kategori penugasan adalah seperti yang tertera. Sekian sahaja segmen infografik penugasan APM COVID-19 bagi kapsul APM 20 Oktober 2021. Terus patuhi SOP tidak kira di mana anda berada. Salam hormat dan Assalamualaikum. Kita kembali ke kapsul APM bersama Kapten Hirmaya Muhammad Tahir dan Lieutenant Muda Al-Majid Nordin. Silakan. Jika minggu lepas kita menyaksikan kegembiraan keluarga Malaysia selepas Perdana Menteri mengumumkan kebenaran rentas negeri, kali ini dalam segmen Apa Yang Viral, kami paparkan reaksi dan situasi sesak pengunjung di Genting Highland. Video tadi mengakhiri kapsul APM kali ini. Sentiasa amalkan SOP yang ditetapkan untuk memutuskan rantaian wabak COVID-19. Salam hormat Dan Assalamualaikum.